Salam sejahtera dan salam serak kesayang bersama saya Janet Bennett. Fokus berita, Kerajaan Sarawak akan mengumumkan penubuhan sebuah institusi baru untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Datuk Abang Peng berkata, kewujudan institusi baru itu antara lain bakal menyediakan kemudahan pinjaman dan dana kewangan kepada PKS. Dan dalam masa 3 bulan ini ada lagi perkara yang saya bawa ke Sarawak yang akan memberi impak kepada industri kecil dan sederhana. Beliau berkata demikian semasa Majlis Syura Mahkamah Aidilfitri bersama Premier Sarawak di Dewan Lakis Sibu pada Selasa. Sementara itu, Premier Sarawak turut memberitahu beliau juga bakal mengumumkan satu lagi teknologi baru yang diguna daripada tumbuhan lumut pada bulan depan. Dan insya-Allah bulan baru saya akan mengumumkan satu lagi teknologi yang dikeluarkan Sarawak. Belum dalam dunia tu akan kita keluarkan, di mana kita mengeluarkan bahan api daripada pelan kita, iaitu orang Sarawak ngata lumut. Yang selalu orang kampung ngata janggut doyong. Yang akan mengeluarkan hasil tenaga bakar dan juga produk-produk perubatan yang baru. Dalam majlis itu, beliau serta isteri Puan Sri Dato' Amah Jumaani Tun Tuanku Bujang telah menyantuni masyarakat Sibu yang hadir ke rumah terbuka tersebut. Berita seterusnya, lebih ramai anak muda disasarkan untuk menceburi sektor pertanian dalam usaha menggunakan kaedah baru berteknologi tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata penggunaan teknologi yang serba moden dan terancang mampu meningkatkan hasil tanaman yang diusahakan, termasuk kualiti tanaman dan produktiviti pertanian. This is where we need to introduce new technology, new method of plantation or planting of paper, stronger research. This is where we need the young people, not only to produce seedlings, but also the new method, because jual dada also sudah kurang. So we have to make use of new hybrid material. Whether we still will be planting at the hill slope, or are we going to migrate into what we call the precision farming using all the new technologies, greenhouses and so on, so that we can control the moist and so on, and that will increase the production and less in terms of labor intensive. So these are the things that we are looking at. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri beliau di Pusat Konvensyen CIDB Sarawak, Kuching pada Selasa. Datuk Seri Fadilah yang juga ahli Parlimen Petrajaya menambah semua pihak harus bersiap siaga dalam menghadapi cuaca ekstrim yang melanda sejak kebelakangan ini. Beliau menasihatkan agar seluruh rakyat mengikuti saranan dan mematuhi garis panduan yang telah disediakan oleh pihak berkuasa. Tak kira apa saja sektor kita berada, sama ada yang bekerja, yang berniaga, termasuk peladang-peladang kita, pekebun kita, petani-petani kita, dan juga nelayan-nelayan kita dalam keadaan cuaca yang ekstrim ini, kita kena sentiasa bersiap siaga. Pastikan kita ikuti nasihat daripada Kementerian Kesihatan dan mereka yang pakar, khususnya berkait dengan minum air banyak, kurangkan berada di kawasan terbuka. Kalau terpaksa bekerja ataupun berada di luar, ikuti dan patuhi apa saja garis panduan yang disediakan supaya kita berada dalam keadaan selamat. Dan sudah pasti ianya akan juga mendatangkan risiko kepada sama ada ternakan, pertanian kita ataupun peladangan kita. Dan sebab itu kita mungkin kena mengambil langkah untuk memastikan keadaan tumbuh-tumbuhan itu berada dalam keadaan yang baik. Terdahulu, Premier Sarawak serta isteri dan juga div-div kenamaan yang lain telah mengunjungi Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri tersebut. Laporan seterusnya, semangat perpaduan serta toleransi antara masyarakat berbilang kaum di Sarawak merupakan contoh terbaik yang boleh diikuti negeri-negeri lain di dalam Malaysia. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata semangat perpaduan kaum harus sentiasa disemai oleh setiap lapisan masyarakat di negeri ini.
Oh, Sarawak tak ada masalah. Selama ini Sarawak memang sentiasa mengamalkan perpaduan. Kalau you all baca mengenai statement daripada pemimpin-pemimpin dari dulu, daripada Tun Rahman lagi, saya baca memang kita utamakan perpaduan dari dahulu lagi dan kita telah membuktikan malah dari federal pun sentiasa menggunakan Sarawak sebagai contoh, Sarawak dan Sabah. Cuma kita di Sarawak, kita fokuskan kepada keadaan kita di sini. Aset kita adalah perpaduan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum dan perkahwinan, the cross marriage itu di kalangan masyarakat dan berbilang bangsa dan agama yang telah menjadi satu daripada model yang digunakan. Malah Kuching telah dinamakan sebagai bandar perpaduan kan. So sebab ianya telah diiktiraf oleh negara kita. So kita nak kekalkan ini, masyarakat Sarawak mesti perlu kekalkan budaya kita yang berbilang kaum, berbilang agama dan telah menjadi satu amalan kita di sini. So we need to carry on with that. Yeah. Tengoklah di sini, so many of them berbilang bangsa dan agama. Yeah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Ceramah Mesra Aidilfitri Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Wisma Sabati Kuching pada Selasa. Sementara itu, ribuan pengunjung turut membanjiri majlis berkenaan untuk beramal mesra bersama ahli Parlimen Santubong itu serta keluarga beliau selain menikmati pelbagai juadah makanan yang disediakan. Majlis itu turut diserikan dengan kehadiran Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari serta Puan Sri Datuk Amar Jumaani. Hadir sama Timbalan-Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugat Mbas dan Datuk Sri Profesor Dr. Sim Koh Hien serta div-div kenamaan yang lain. Keperkembangan di Matu di mana usaha sedang dilaksanakan bagi memelihara rumah panjang melanau Kampung Sok. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diranja Dr. Juana Jaya, permohonan telah diajukan kepada pihak Jabatan Muzium bersama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak agar rumah panjang ini segera diwatakan di bawah Ordinan Heritage 2019. Katanya ini bagi membolehkan proses pemuliharaan yang selama ini telah dirancang dalam anggaran sekitar 20 juta ringgit dapat segera diluluskan oleh pihak kerajaan. Kita telah memohon kepada pihak Jabatan Muzium bersama dengan Kementerian Pelancongan agar rumah panjang Sok ini segera diwatakan di bawah Ordinan Heritage 2019 agar proses pemeliharaan yang selama ini telah dirancang dalam anggaran sekitar 20 juta ringgit dapat segera diluluskan oleh pihak kerajaan. Saya telah menjelaskan kepada penduduk kampung agar memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak kerajaan agar urusan pendaftaran ini dapat segera dilakukan di bawah Ordinan Heritage 2019. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program Jum Berambih Raya Tang Lebok Laluk Melanau Kampung Sok pada Isnin. Menyentuh berkaitan projek spektra permata bagi penduduk Kampung Sok, Dr. Juana berkata pihak Jabatan Tanah dan Survey sebelum ini memaklumkan bahawa tempat skim pembesaran kampung SPK telah sedia ada dirancang oleh pihak kerajaan berhadapan dengan Kampung Pegau, Matu yang akan menempatkan penduduk dari Kampung Sok, Kampung Halut, Kampung Pergau dan Kampung Kuala Matu. Saya telah dimaklumkan oleh pihak Land and Survey sebelum ini bahawa tempat SPK, skim penempatan pembesaran kampung bagi penduduk Kampung Sok telah sedia ada dirancang oleh pihak kerajaan berhadapan dengan Kampung Pergau yang akan menempatkan penduduk daripada Kampung Sok, Kampung Halut, Kampung Pergau dan sebahagian penduduk Kampung Kuala Matu. Dan insya-Allah apabila proses SPK itu nanti selesai, kita akan segera memohon agar projek spektra permata dapat dikembangkan ke kawasan ini bagi memastikan pertumbuhan penduduk di kawasan kampung terus bertambah dan seterusnya sebagaimana yang kita sebut apabila bilangan penduduk bertambah sudah pasti aktiviti ekonomi akan menjadi lebih baik di kawasan kampung. Selanjutnya, Majlis Pemimpin Bersama Rakyat merupakan landasan terbaik bagi wakil rakyat bertemu dan berinteraksi bersama masyarakat akar umbi.
Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh berkata, program seumpamanya juga penting di mana wakil rakyat boleh menerangkan pelbagai inisiatif dan dasar-dasar kerajaan secara terus dengan rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batang Air itu menegaskan masyarakat akar umbi juga boleh mengutarakan pelbagai masalah yang dihadapi kepada wakil rakyat untuk tindakan selanjutnya. Beliau berkata demikian semasa menghadiri Majlis Pemimpin Madani bersama rakyat di Rumah Panjang Tunai Berandah, Naga Begap di Lubuk Antu baru-baru ini. Dalam pada itu, Datuk Dr. Malcolm beritahu program keusahawanan dan koperasi yang ditubuhkan di peringkat Rumah Panjang dan Zon perlu direbut oleh masyarakat luar bandar. Katanya ini kerana kawasan Lubuk Antu khasnya batang air mempunyai potensi dalam ekopelancongan sekaligus memberi pendapatan tambahan kepada penduduk tempatan. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portalkas.sarawak.gov.my dan KAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan sorotan Majlis Ramah Tamak Aidilfitri bersama Premier Sarawak di Dewan Laki Sibu pada Selasa. #Menyebab Fakta, salam KAS.